Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, salam sejahtera kepada semua. Selamat malam. Hari ini saya bersiaran secara live di TikTok saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan juga di Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan juga saya ada YouTube tuan-tuan, Muhammad Syafiq Abdul Halim Official. Cik Muhammad Nur, waalaikumsalam. Muhammad Fauzan, waalaikumsalam. Aki Akmal, waalaikumsalam. Kelana Hashim, waalaikumsalam. Putra Haziq, Jentera Saga, Sani Mahmud, Pak Tanwi, Edi Putra, Iman, Omar Shah Oman, Noraini Muda, Mak Nur Siron, KNK 9020, Akil Akmal, Atan Tanjung, Abu Hassan Pak Abu, Firdaus Razi, Putra Haziq, Ki Aish, Muhammad apa benda ni, Hamrali, Bautauzi, Lovely Desi, Norman Sulaiman, Jamal Cik Asad, Rusdi, Maizatul Asad Zahari, Mak Fidaw Zulkifli, Muhammad Azri Salmi, Nur Muhammad Syarif, Muhammad Mohsin, waalaikumsalam. Semua yang memberi salam. Mantu Mah, waalaikumsalam. Jadi teruskan perkongsian anda. Dan kalau di Facebook tu ada button share tu, teruskanlah tekan button share tu. Semoga membawa ilmu manfaat kepada semua orang. Dan di TikTok tu dia ada juga button share tu. Tolonglah tekan button share tu. Saya penat buat research tarikh, and anda sana tolong saya share. Nazri Mustafa Kabare Waras. Okey tuan-tuan, jadi mukadimah dia lah, mukadimah sikit sebelum kita pergi cerita panjang-panjang. Orang tanya saya siapa saya posting tadi kat Facebook tadi, saya menurunkan saya punya live semalam. Abang Anwar Rizal, waalaikumsalam. Azhar Razak, waalaikumsalam. Jadi saya menurunkan saya punya live semalam tu sebab ada dalam satu kandungan dalam video saya tu, bukan semua, ada salah satu tu apa nama ni, bila saya memeriksa semula dia punya fakta material dia tu, and saya ada terkilaf sikit daripada segi fakta, yang mana saya tidak disaman pun ataupun dipanggil oleh mana-mana pihak berkuasa, tetapi saya diajak oleh guru-guru saya, dan semasa saya belajar juga, saya diajak untuk beramanah dengan ilmu, dan sekiranya berlaku sebarang kesilapan, saya perlu memaklumkan pada anda semua, walaupun kalau saya tak type apa dekat Facebook pun tak apa kan, tapi saya kena maklumlah sebab saya ada amanah saya, dan saya tidak akan mengelirukan ramai orang. Jadi kalau saya ada buat kesilapan, saya akan maklumkanlah bahawa ada kesilapan di situ, supaya orang tidak terikut-ikut dengan kesilapan tersebut. Jadi ini adalah prinsip moral dan juga etika yang saya praktikkan apabila saya duduk di dalam media sosial ini, apabila saya bersama-sama dengan anda semua, yang mana daripada dulu lagi, tapi saya rasa ni yang kali pertama kot. Jadi prinsip moral dan etika yang saya letakkan adalah apabila saya melakukan sebarang kesilapan, maka saya akan memohon maaf dan mengaku kesilapan tersebut. Bukanlah untuk menegakkan benang yang basah ataupun cuba spin untuk mengatakan bahawa saya ini adalah seorang yang benar. Jadi kesilapan saya tu bukan adalah satu kesilapan yang besar pun. Kesilapan tu apabila pihak wartawan telah pun mengemas kini artikel tersebut. Dan apa nama ni, dalam artikel tersebut dia telah kemas kini dan ditukarkan perkataan tersebut. Jadi semalam saya buat live, saya bagi tahu dah bahawa saya hanya baca The Star saja, saya tak baca surat khabar yang lain. Tapi bila ada, biasalah kan, bila ada kesilapan mereka kemas kini, dan saya sebagai orang yang quote story dia pun, saya kena buat turun video lah. Saya tak boleh nak kemas kini sebab saya live, saya nak kemas kini macam mana kan. Jadi saya buat turun atas sifat responsibel saya. Jadi dan sebenarnya apa nama ni, setiap kesilapan yang kita buat kita wajib perbetulkan lah. Jadi kesilapannya adalah satu paragraf di dalam The Star tu, dia tulis the 40 years old who goes by only name as there is no record of his parent on his birth certificate was a bundle of nerves as he waited for the lawyers to take him to get his identification card. Jadi mereka tertukar perkataan she dengan he tu. Yang saya ingat Hashimah ni seorang lelaki lah, sebab dia pakai his, dia pakai he kan.
Tapi bila diupdatekan ke masa kini balik artikel tersebut, oh dia letakkan perkataan she. Ditukarkan the 40 years old who goes by only name as there is no record of her parent on her birth certificate was a bundle of nerves as she waited for a lawyers to take him to get her identification card. Jadi dia tertukar perkataan his dengan he. Jadi saya mohon maaf lah kan. Jadi tak ada masalah apa di situ. Kita sentiasa melakukan kesilapan. Ada masalah kita mohon maaf lah. Tak ada masalah apa. Jangan kita tegakkan benar yang basah. Jadi siapa yang share video tersebut, tolonglah buat turun balik video tu kan. Esok Mbak jawab sendiri lah. Kalau Mbak tahu turun, saya dah beritahu. Okey Ismail Haya. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Nanti saya akan terangkan lah tuan-tuan tentang menu rahmah dan sebagainya ni. Tapi hari ni saya nak pergi go on kepada berkaitan dengan isu Iswadi semalam dengan AR Teguh Niaga tu bila mereka berdebat semalam tu kan. Jadi saya nak memperbetulkan lah. Tu mukadimah saya tadilah ni kita nak masuk pergi topik dah. Tolong-tolonglah tekan button share tu di Facebook. Siapa yang ada di TikTok yang biasa tengok di Facebook, tolonglah pergi kat Facebook, tekan button share bagi banyak sikit kan. Yang biasa tengok di TikTok tu, okey tak apalah, teruskanlah di TikTok tu kan. Kalau nak bagi gift pun bagilah kan, untuk sebab perjuangan. Derma dia kata. Okey tuan, daripada Cerak Tok Kun. Waalaikumsalam rakan-rakan kita, harap semua dah makan. Saya tadi pun rupanya hari ni ada bola tuan-tuan, Perak lawan Kuala Lumpur. Tadi saya pergi nak makan tempat tu. Dekat stadium Ceras tu, saya pipi abang kat bini saya, ramai orang sini, mesti makanan sini sedap. Tapi saya pun pergi lah, pergi tengok, siapa dengan ada jual benda tiup-tiup pek tu, lepas tu ada baju semua ada jual kan. Saya pun macam pelik lah kan, tapi makanan situ memang sedap kan, dekat dia ada food truck situ kan, memang sedap. Jadi saya pun orang kata order lah makan kan, order makan. Lepas tu saya tanya abang tu, bang siapa ramai sangat orang, rupanya hari ni ada bola Perak lawan Kuala Lumpur kan. Okey tuan-tuan koyak walaun Syafiq dengan Iswadi. Satgi kalau Iswadi dengar ni lagi koyak, suruh dia main naik kalau dia berani berhadapan dengan saya. Satgi saya bagi ni, satgi dia lagi dia koyak pasal isu semalam satgi hampa pun koyak juga okey tuan-tuan teruskan perkongsian tuan share dulu satgi orang kata koyak walaun Syafiq. Saya ajak dia debat ni kali ke-9. Saya tak pernah tarik pun. Saya cabar dia debat tu. Siapa kata saya tarik? Saya tak pernah tarik. Ni cabaran kali ke-9. Saya nak ajak dia debat isu 4.5 bilion. Macam mana dia tahu tentang kontraktor dan sebagainya tu. Tak ada masalah apa. Kalau dia nak debat isu telur ni pun tak ada masalah apa. Suruh dia main naik masuk. Jadi saya tak pernah tarik pun. Tapi saya tak tahu tiba-tiba semalam dia perwakilkan AR pula untuk pergi okey tuan teruskan perkongsian rakan-rakan di Facebook, di TikTok di sana, teruskan perkongsian tuan Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Okey tuan-tuan yang pertama sekalinya saya nak buat disclaimer lah. Tapi AR jangan marah AR tapi saya kena sebut benda ni. Kalau tidak mereka duk ingat AR ni anak buah saya, jadi pelik sikit AR BR dengan Tosa, saya memang bersahabat dengan AR lah. Jadi saya kena buat disclaimer ni. Yang pertama sekalinya, AR tidak mewakili diri saya. Dan beliau hanya memberi pendapat diri dia sendiri yang tidak mewakili diri saya sendiri pun. Jadi bagi saya, Iswadi berdalih untuk berhadapan dengan saya dengan menggunakan orang lain. Kononnya anak buah saya dan menyuruh anak-anak buah dia untuk up video tersebut. Konon-kononnya lah. Setiap pandangan yang dibagi oleh orang lain itu adalah pandangan saya sendiri. Sedangkan kalau Iswadi nak bertanya, dia boleh tanya saya, anak-anak buah Iswadi. Kalau dia nak bertanya, dia boleh tanya saya direct dan saya boleh jawab berkaitan dengan apa yang dia persoalkan. Jadi kalau dia tanya orang lain, orang tu jawab, itu adalah pandangan orang tu, bukan pandangan saya. Sebab saya tak ada anak buah. AR pun bukan anak buah saya, tapi dia bersahabat dengan saya. Bila dia bersahabat dengan saya, dia ada pandangan dia sendiri. Muhammad Maktaib tengok di Facebook, saya ada Facebook. Jadi AR dia ada pandangan dia sendiri. Saya ada pandangan saya. Mana boleh pandangan yang sama. Pandangan yang dia bagi, ni pandangan yang dia bagilah. Pandangan saya bagi, pandangan saya lah. Jadi
And kalau dia nak cerita tentang fakta, ada mai jumpa saya akan bagi tahu. Jadi kalau tak silap saya lah. And semalam isu yang mereka timbulkan adalah soal Iswadi cakap semalam adalah harga telur naik. And semasa zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. And jadi contoh yang dia berikan adalah ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin angkat sumpah. Berapa hari bulan Tan Sri angkat sumpah pada waktu tu. Dia kira dia ambil lepas serah daripada kerajaan Pakatan Harapan lah. Harga telur pada waktu tu adalah 0.35 sen. 0.35 sen. Ada 35 sen harga telur dia sebut semalam. So semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan, and harga telur adalah 41 sen. So dia tanya dengan AR, 41 dengan 35 mana lagi besar? Jadi AR pun jawab kepada Iswadi. Dia kata memanglah ada naik. So Iswadi kata, so dekat situ selesai lah. Saya nak tahu ada naik tidak ada naik je. Jadi dia mengatakan bahawa ada kenaikan 6%. Jadi itu adalah jawapan yang dibagikan oleh AR kepada Iswadi. Tapi kalau Iswadi tanya saya berkaitan dengan isu ni, saya ada benda lain pula. Saya akan buka kat dia. Satu, saya bagi rujukan lah. Saya bagi rujukan yang saya pakai adalah yang pertama daripada Bank Negara Malaysia. Trend harga komoditi global, dinamik inflasi dan tindak balas dasar daripada Bank Negara Malaysia. Kajian yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia. Saya ulang lagi sekali ya. Saya akan pakai hujah saya berdasarkan rujukan ni. Trend harga komoditi global, dinamik inflasi dan tindak balas dasar. Kajian daripada Bank Negara Malaysia. Yang kedua, saya akan pakai rujukan saya Macro Trend Price Soybean and Corn 2018 until 2022. Ini saya akan pakai. Saya ulang lagi sekali rujukan saya untuk Wamuncai. Macro Trend Price Soybean and Corn 2018-2002. Dan yang ketiganya rujukan saya akan pakai adalah DBS Report harga ex-farm telur ayam tahun 2018 hingga 2022. Jadi tuan-tuan, bila kita cerita tentang telur ayam, jadi saya tunjuk sikit kepada tuan-tuan, ada slide yang saya buat di sini. Slide yang kita ambil daripada Bank Negara Malaysia. Mula sekali saya tunjuk di Facebook. Bila kita cerita tentang harga komoditi global kepada harga ayam tempatan, ni dan nasi campur lah dia beritahu kan dalam kajian ni. Jadi kalau kita tengok, apakah faktor kepada kenaikan harga ayam dan telur ayam ini? Kalau kita tengok adalah daripada dua perkara. Dia punya pemboleh ubah dia adalah harga makanan bijirin, kacang soya dan juga harga arang batu. Lepas tu dia pergi dekat kilang makanan loji kuasa, kos makanan ayam itu merangkumi 70.7% daripada kenaikan harga ayam itu. Kalau harga ayam berkaitan dengan anak ayam, pekerja, vitamin, utility. Jadi ini adalah faktor kepada kenaikan harga ayam ataupun telur ayam. Okey tuan, sekarang saya tunjuk di TikTok pula. Untuk kita tengok, kalau kita nak tengok adakah pada zaman Tan Sri dan sebagainya, harga komoditi global bagaimana kita nak tahu bahawa ada peningkatan daripada sudut harga telur ayam dan juga harga ayam. Ini pemboleh ubah dia. Harga makanan bijirin, kacang soya, harga arang batu. Jadi kos makanan merangkumi 70.7% daripada harga ayam ataupun harga telur ayam di pasaran. Harga anak ayam berusia sehari merangkumi 18.4% daripada harga ayam, pekerja 41%, vitamin, utility dan lain-lain. Jadi ini adalah orang kata apa? Dia akan merangkumi daripada sudut harga ayam dan juga harga telur ayam itu sendiri. Jadi saya tak tahulah Iswadi pakai rujukan mana, tapi I give you rujukan yang datangnya daripada Bank Negara Malaysia yang semua orang boleh pergi baca sendiri pun. Tapi kalau dia tanya saya semalam, saya akan bagi tahulah kepada dia. Jadi tuan-tuan, begitu juga dengan kalau kita tengok sebab punca kenaikan harga ayam. Jadi tuan-tuan, saya bagi pada tuan-tuan, kalau kita kira komoditi ni kita ambil pada bulan Jun dan juga Disember. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok pada pada bulan Jun 2018, pada bulan Jun 2018, harga jagung pada waktu itu adalah USD 3.61 per bushel. Harga soya adalah USD 9.69 per bushel. Dan kalau kita tengok harga pada suku tahun ketiga dan keempat 2018 itu, harga telurnya pada kadar 0.43 sen.
Dan pada bulan Disember 2018, harga jagung meningkat kepada USD 3.85 per bushel. Dan harga soya menurun pada USD 9.17 per bushel. Harga telur ayam pada suku tahun pertama dan suku tahun kedua 2019 adalah 0.43 sen. Pada bulan Jun 2019, harga jagung adalah USD 4.16 per bushel. Harga soya adalah 8.56 per bushel. Harga telur pada suku tahun ketiga dan keempat pada tahun 2019 adalah 0.43 sen, 43 sen satu biji. Dan pada bulan Disember 2019, harga jagung menurun kepada 3.88 per bushel dan harga soybean juga pada kadar 9.07 USD per bushel. Harga telur pada suku tahun pertama dan kedua pada tahun 2020 adalah 0.38 sen ataupun 38 sen sebiji. Pada bulan Jun tahun 2020, harga jagung menurun kepada 3.44 USD per bushel dan harga soya menurun kepada 8.71 USD per bushel dan harga telur ayam pada suku tahun ketiga dan keempat pada tahun 2020 menurun kepada 30 sen sebiji. Dan selepas itu tuan-tuan, pada 11 hari bulan 3 tahun 2020, dunia mengisytiharkan COVID-19. Dunia mengisytiharkan COVID-19 di mana pada bulan Jun tahun 2020 harga jagung pada ketika itu adalah 3.44 USD per bushel dan juga harga soya adalah 8.71 USD per bushel dan harga harga telur pada suku tahun pertama dan keempat pada tahun 2020 adalah 30 sen. Dan pada bulan Disember tahun 2020, harga jagung meningkat kepada 4.51 USD per bushel dan harga soya meningkat kepada 11.61 per bushel, di mana harga telur pada suku tahun pertama dan suku tahun kedua tahun 2021 meningkat kepada 39 sen sebiji, di mana kerajaan telah pun mensubsidikan pada ketika itu 0.08 sen, di mana harga telur yang sebenarnya adalah pada kadar 47 sen sebiji. Apabila harga jagung dan juga harga soya itu meningkat mendadak. Pada bulan Jun tahun 2021, harga jagung adalah USD 6.85 per bushel dan harga soya adalah 15.05 per bushel. Jadi harga telur pada suku tahun ketiga dan keempat 2021 adalah 51 sen, di mana kerajaan telah pun mensubsidikan 8 sen bagi sebiji telur yang mana harga dalam pasaran adalah 43 sen. Pada bulan Disember tahun 2021, harga jagung adalah USD 5.90 per bushel dan harga soya adalah USD 12.68 per bushel. Maka pada ketika itu harga telur dalam pasaran pada suku kepada 49, yang mana kerajaan telah pun mensubsidikan 10 sen bagi setiap biji telur. Harga telur dalam pasaran adalah 39 sen. Pada bulan Jun tahun 2022, harga jagung meningkat disebabkan oleh konflik Rusia Ukraine yang berlaku pada 22 hari bulan 2 tahun 2022. Harga jagung meningkat kepada USD 7.85 per bushel dan harga soya daripada 12 naik kepada 17.85 USD per bushel. Manakala harga pada suku tahun ketiga dan keempat 2022, harga telur meningkat kepada 51 sen sebiji dan kerajaan telah pun mensubsidikan 10 sen, yang mana harga dalam pasaran tempatan adalah 41 sen sebiji. Jadi kita nak tanya tuan-tuan, hari ini semasa Anwar menjadi Perdana Menteri, Anwar mengangkat sumpah pada bulan 12 tahun 2022, harga jagung dalam pasaran dunia daripada 7.85 turun kepada 6.34 USD per bushel.
Dan juga harga soya menurun daripada 17.45 kepada 14.87 USD per bushel. Kenapa telur pada hari ini adalah pada angka 0.54 sen sebiji? Kita nak tanya, kalau dulu masa konflik Rusia-Ukraine telur boleh lagi harga murah daripada sekarang, kenapa sekarang ni harga soya dan jagung menurun tetapi harga telur itu tidak menurun? Ini mengikut kepada trend yang telah pun dibekalkan. Jadi kita nak tanya, jadi kalau saudara Iswadi cakap ada kenaikan, yes ada kenaikan, tapi apakah tindakan kerajaan untuk mengawal kenaikan tersebut? Sudah tentulah kerajaan memberi subsidi. Jadi sekarang ni ada penurunan. Kenapa tidak ada penurunan daripada sudut harga telur? Jadi persoalan kepada saudara Iswadi Morni ini, ia bukannya soal di antara 38-41, tetapi bagaimana Iswadi memahami harga komoditi global. Kalau Iswadi Morni tidak boleh memahami berkaitan dengan benda itu, setakat ambil 41.38, anak saya yang umur 5 tahun pun boleh hujah. Adakah orang daripada Pakatan Harapan hanya setakat standard tu saja? Jadi saudara boleh tengok sendiri hari ini, harga jagung dan juga soya menurun, tetapi harga berkaitan dengan harga telur ini tidak menurun, harga ayam tidak menurun dan sebagainya. Jadi soalan yang kita timbulkan pada mereka, jadi mereka mengesahkan bahawa harga telur jadi murah sebab kita dulu memberi subsidi sebanyak 1.8 bilion. Jadi kita nak tanya, adakah kerajaan masih mengekalkan subsidi telur dan ayam ini kepada masyarakat? Ini kita nak tanya, adakah subsidi ini masih dikekalkan? Ini soalan pertama. Soalan yang kedua, bagaimanakah penguatkuasaan kerajaan untuk memastikan supaya harga dedak dan juga harga anak ayam itu menurun? Sebab kalau kita tengok based on statistik, bukan kata daripada sudut harga dedak, harga arang batu turun tapi elektrik tak turun. Harga arang batu turun, tuan-tuan, saya tunjuk pada saudara semua. Harga arang batu. Harga arang batu turun tapi elektrik naik 44% kepada industri. Jadi kita pun tak faham kenapa berlaku benda tu. Mungkin Anwar dia ada teknik dia yang tertentu lah, tapi dia kena terangkanlah kepada kita. Jadi saya tunjuk kepada saudara semua, tolonglah share dulu tuan-tuan. Janganlah tak share langsung. Okey, saya tunjuk kepada saudara. Harga arang batu menurun. Nampak? Masa kita jadi kerajaan, berapa harga arang batu? Sekarang ni berapa? Harga arang batu menurun. Kenapa tarif elektrik dinaikkan? Ini persoalan kita. Ini persoalan kita. Okey, saudara. Hari ni menang, esok barang mahal. Ya, betul tuan-tuan. Setakat mereka memberi alasan demi alasan demi alasan demi alasan kepada kita. Siapa bila pula tarif elektrik naik? Tu dia tak tahu. Dia tak tahu, pergi buka ICPT. Buka ICPT, imbalance cost pass-through. Lepas tu tengok sendiri. Untuk HB, high voltage, medium voltage, dan juga MNC, tarif elektrik dinaikkan sebanyak 44%. Ataupun boleh buka laporan daripada industri. Orang ramai tak tahu sebab apa elektrik naik. Jadi buka daripada FMM ada terangkan. Dan dia minta kerajaan untuk reducekan tarif elektrik. Ini masalah orang Pakatan Harapan. Bila orang suruh mereka baca, mereka tak mau baca. Orang suruh baca surat khabar, mereka baca Facebook Banon saja. Itu yang masalahnya. Jadi ICPT ni dibuat sebanyak setahun 2 kali. Dia buat pada bulan Jun dan juga dibuat pada bulan Disember. Untuk menyelaraskan semula harga harga tarif elektrik. Jadi tuan-tuan, kita bukan nak spin dan sebagainya, kita menunjuk pada saudara semua ini adalah buktinya. Tarikh 19 Disember 2022.
FMM rayu kenaikan secas tarif elektrik secara berperingkat. Jadi tuan-tuan boleh baca dalam kenyataan yang mengatakan bahawa kenaikan secas tarif elektrik sebanyak lebih 44% bagi pengguna voltan sederhana MV dan voltan tinggi HV akan menimbulkan kebimbangan dan cabaran utama kepada kategori pengguna ini untuk tempoh 6 bulan akan datang, kata Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM. Jadi sebab itulah harga tarif elektrik itu dinaikkan. Sebab itulah harga barangan orang kata apa, asas itu naik disebabkan oleh harga tarif elektrik yang meningkat sekarang ini. Jadi saya nasihatkanlah kepada orang-orang Pakatan Harapan ni banyak-banyakkanlah membaca. Sebab kalau tak membaca, langsung tak tahulah. Macam contohlah, mereka duk troll saya. Mereka kata tentang menu rahmah. Mereka kata kat saya, Afiq, menu rahmah ni bukan CSR. Saya kata lah, dalam surat khabar, Maidin dengan Prisma bagi tahu, mengatakan bahawa mereka membuat menu rahmah ni atas sebab CSR. Dia kata tak, menteri cakap lain. Saya dengar daripada grup Pakatan Harapan, mereka bagi tahu lain. Pegawai-pegawai menteri bagi tahu, kata mereka panggil pengusaha. Saya kata, hang nak percaya cakap Cyber Trooper ataupun hang nak tengok sendiri kenyataan Maidin dan juga Prisma? Hang tengok sendirilah kenyataan Maidin. Hang tengok sendirilah kenyataan Prisma. Siapa hang tak mau tengok kenyataan mereka ni? Hang kena tengoklah baru hang boleh ada akal kalau hang tak pergi baca. Jadi macam tu, orang kata tunggu macam tu lah. Jadi kalau kita jarang membaca dalam kerajaan sekarang ni, maka kita akan ditipulah bulat-bulat oleh mereka-mereka ni semua. Okey, tuan-tuan. Jadi harga komoditi dunia, tuan-tuan, meningkat semasa, ni saya nak tunjuk sikit lah harga komoditi ni. Ni ikut sebab takut Iswadi dia nak pi sediakan bahan-bahan untuk dia balas malam ni kan. Okey. Harga komoditi utama dunia indeks berdasarkan dolar. Januari 2020 ni tengok. Semasa pandemik dan juga Ukraine war, tengok ni, harga meningkat secara mendadak. Tu. Tetapi kerajaan pada ketika itu masih mampu untuk mengawal kenaikan harga barang. Kalau kita tengok di sini. Ni di FB pula saya tunjuk. Harga komoditi utama dunia. Meningkat secara mendadak apabila berlakunya wabak COVID dan juga permulaan konflik ketenteraan Ukraine. Tetapi kerajaan pada ketika itu tidaklah teruk macam kerajaan hari ini. Sampai rakyat nak makan sesuap nasi pun susah, saudara. Sampai rakyat nak beli barang rumah pun tak ada duit. Kan saudara semua? Jadi walaupun kita menghadapi dengan keadaan yang kesukaran pada ketika itu, namun kita masih lagi dapat untuk membantu rakyat dan mengurangkan kos yang terpaksa ditanggung oleh rakyat, tuan-tuan. Jadi saya heran, tuan-tuan, apa saya terganggu batuk pun saya dah tengok turun ni kan, terganggu di FB saya bila pause orang balik dia tukar view lain pula. Tak bantu pun. Heranlah kalau abang kata tak bantu. Orang lain tahu. Kalau Chai Bang Noy ni memang dia akan jawab kata tak bantu. Ya betul, view terganggu, saya tahu. Line lagging tadi ganggu dari tadi lagi. Ni okey dah. Itulah pasal dia line jadi lagging. Saya pun tak pasti siapa. Saya pergi tengok tuan-tuan. Saya tukar line tu. Sekarang okey kot. Sekarang okey line line kat Amerika okey terbaik bang line kat Amerika okey. Okey saudara semua jadi itu adalah berkaitan dengan Iswadi debat dengan ni. Okey tuan-tuan, begitu jugalah dalam kenyataan Mat Sabu hari ni. Kita nak tahu
Yang mengatakan mereka ni reti buat kerja ataupun tak reti buat kerja, senang ya. Harga sayur naik. Mak Sabu minta mana-mana rakyat yang pandai buat sistem, dia tak pandai IT sangat, tapi siapa yang pandai buat sistem, boleh bantu dia. Buat sistem untuk memastikan harga sayur ni turun. Tuan-tuan, saya ni dalam bidang computer science, information technology. Hang buat pilah sistem apa pun. Hang buat pilah sistem apa pun, guna duit rakyat beratus juta pun, tapi kalau kerajaan buat dasar dengan polisi pun merapu, dan tidak ada satu rangka kerja yang baik untuk memastikan harga sayur ni turun, takkan berlaku. Pakai pilah sistem apa pun. Kalau gerak kerja itu sama, kalau masih duduk atas kursi bersenang-lenang, memang tidak ada. Memang tidak akan berlaku. Ataupun sengaja nak keluar yang bagi tahu buat pengumuman siapa nak buat sistem, lepas tu bagi kat geng sendiri dapat projek buat sistem tersebut. Jadi tuan-tuan, punca kenaikan harga sayur ni yang pertamanya adalah kerana kita tahu berlakunya peralihan monsun Timur Laut pada bulan November hingga bulan Disember. Dan yang keduanya adalah kerana berlakunya banjir. Banjir, tanah runtuh yang memusnahkan banyak tanaman dan sebagainya. So, apa yang petani ni buat, bila kawasan luar bandar banjir, dia nak kena beli barang baru apa semua, bila bantuan kerajaan tidak ada, maka dia akan menaikkan harga dia punya produk dia, supaya dia dapat, orang kata apa, cover dia punya loss balik dalam banjir dan sebagainya. So, sebab itulah pentingnya kerajaan untuk melihat kepada petani-petani yang terlibat dengan banjir untuk memberi bantuan kepada mereka. Sama ada bantuan RM1 ataupun bantuan apa saja untuk memastikan supaya mereka tidak memindahkan kepada rakyat dan di akhirnya sayur itu menjadi harganya sangat mahal. Yang keduanya adalah kerana produktiviti. Mereka tidak dapat mengeluarkan sayur banyak sebab dia punya produktiviti dia terhad. Jadi apabila produktiviti terhad, sebab apa masalah dia? Masalahnya kerana adalah orang tempatan, rakyat tempatan tidak mau kerja dekat ladang sayur. Orang Malaysia dia tak mau kerja kat ladang sayur ni, dia nak jadi toke, bos dan sebagainya. So yang kerja dekat ladang sayur ni adalah buruh-buruh warga asing. Jadi isunya sekarang ni apabila mereka kekurangan tenaga kerja, mereka kekurangan tenaga buruh kerja asing, maka produktiviti mereka berkurang. Bila produktiviti mereka berkurang, of course lah supply itu akan berkurang. Jadi kerajaan perlu fikirlah untuk mempercepatkan, sama ada mempercepatkan kelulusan ini ataupun membuat program rekabilisasi warga asing ini agar dapat mereka meningkatkan produktiviti mereka supaya mereka boleh mengeluarkan sayur lebih banyak. Dan yang keempatnya adalah kenaikan harga sayur ini dulunya adalah bergantung pada nilai mata wang ringgit, sebab ada sayur-sayur yang diimport seperti ubi, cili dan kobeh Cina dan sebagainya. So barang-barang ini diimport. So apabila nilai mata wang ringgit itu rendah maka harga sayur itu akan meningkat. Dulu harga sayur ni mahal disebabkan nilai ringgit berbanding USD adalah RM4.75. Jadi sekarang ni orang-orang Abang Noan mengatakan bahawa nilai ringgit telah stabil. Ringgit hari ini dah 4.26 per USD. Jadi kenapa harga sayur dalam pasaran, harga-harga sayur import ini tidak boleh turun? Malah harga-harga barang-barang import juga tak turun selepas dinaik. Maka ini menunjukkan bahawa penguatkuasaan itu kurang. Ini menunjukkan bahawa menteri tidak ambil inisiatif untuk memastikan pengimport ini mematuhi apabila USD telah kurang, apabila nilai ringgit mengukuh, mereka perlu ada tanggungjawab untuk mengurangkan harga di dalam pasaran tempatan. Jadi dia bukan sebab masalah sistem, bukan sebab nak kena buat sistem yang bagus apa semua, no. Kalau menteri duduk atas kursi, orang jawab tentang berapa nilai ekspor telur tak boleh bagi tahu. Ni masalah telur dah berapa hari, 60 hari tak boleh nak selesai. Kalau duduk relax, dia duduk harapkan orang ni nak buat sistem, orang tu nak buat sistem, benda ni takkan selesai. Jadi kalau menteri tak boleh nak buat kerja, kena tanya dengan menteri yang lebih berpengalaman. Kena sembanglah dengan Ronald Kendi, tanya dia, sebab dulu dia duduk situ, dia berjaya untuk mengawal harga barang. Dia berjaya untuk mengawal harga telur dan sebagainya. Call lah dia, WhatsApp dia tanya, Ronald nak buat kerja macam mana ni? Aku dah penat dah ni, aku tak boleh nak buat apa.
Kalau rasa malu nak tanya dengan Ronald Kiandi, tanyalah dengan pegawai-pegawai di kementerian. Hang panggillah pegawai-pegawai di kementerian, tanya mereka apa masalah yang kita hadapi daripada peringkat akar sana, di bawah sana, apa masalahnya. Kenapa masalah ini berlaku? Tiap-tiap hari brief lah, lepas tu fikirlah macam mana nak selesaikan masalah. Bukan nak buat keluar kenyataan mudah, we create another system. Sistem dah ada. Kalau nak pantau harga sayur ni, dah ada sistem di bawah KPDN. Yang dipanggil sebagai price catcher ni, dia bukan sistem untuk telur dengan ayam je. Semua barang boleh ada dalam tu. So dah buat sistem baru lagi untuk apa? Tak perlu dah sistem baru. Kita ada banyak sistem. DVS report sistem, sistem nafas, macam-macam sistem kita ada. Sistem pemantauan peladang, semua kita ada. So kita nak sistem apa lagi yang kita perlukan? Kita tak perlu sistem, kita perlukan bagaimana menteri menguruskan kementerian, bagaimana menteri nak memastikan kementerian dia berfungsi dengan baik. Ini yang kita perlukan sebenarnya, saudara semua. Okey, tuan ni bankrupt ni syok sikit lah. Tapi yang kena share lu, hang tak share, saya malas sebut Pakatan Harapan. Yang ni point dia paling sedap sekali. Hampa nak balut mereka. Kalau malam ni mereka panggil hampa nak cerita pasal bankrupt, hampa boleh bubuh mereka macam tu lah. Ni saya bagi point cukup baik punya. Ini point penipuan puak-puak Pakatan Harapan ni, rakyat boleh tengok. Okey, tuan ya, time Anwar Petrus ini masih. Sistem ni memang bagus punya. Hari ni kita menang, esok kita tipu rakyat. Point ni mereka rajin nak main. Malam ni semua room main. Saya bagi hampa-hampa yang pergi kat semua room. Ni saya cerita di TikTok lah, saudara. Mereka nak main point ni gila-gila punya. Isu bankrupt ni. Kalau saya buka kat hampa gelap mampu Okey, hampa pergi catik rujukan saya dulu. Hampa ambil rujukan saya dulu. Rujukan saya beritaharian.com.my. Tajuk dia pinjaman peribadi antara punca ramai Melayu bankrupt. Itu rujukan pertama. Yang keduanya adalah Malaysia Department of Insolvency and MDI, ataupun Jabatan Insolvency Malaysia. Dia punya tajuk database dia adalah statistik kes kebankrapan mengikut sebab kebankrapan. Hari ini tuan-tuan, orang-orang di Pakatan Harapan mereka memainkan isu, saudara semua. Masa Perikatan Nasional bersatu dengan PAS jadi kerajaan. Bankrupt, laporan bankruptsi pada tahun 2021 hingga Mei 2022 adalah 17,599. Ramai saudara rakyat yang bankrupt disebabkan lockdown, disebabkan pandemik, Tan Sri kurung rakyat, syarikat tutup, ramai saudara rakyat bankrupt. Inilah kekejaman yang dibuat oleh Tan Sri, Datuk Sri Muhyiddin Yassin. Inilah kekejaman, ramai anak muda hilang pekerjaan, ramai anak muda bankrupt, ramai anak muda itu ini semua cerita sampah semua saya nak beritahu pada tuan-tuan. Sebab apa? Tang kita dia ambil, tang mereka dia tak ambil. Tuan-tuan, saya baca pada tuan-tuan data statistik kes kebankrapan mengikut sebab kebankrapan di bawah Jabatan Insolvensi Malaysia. Pada tahun 2014, orang Malaysia yang bankrupt adalah 24,365 orang. Pada tahun 2015, bankrupt adalah 20,472 orang. Tahun 2016, bankrupt adalah 44,837 orang. Tahun 2017, bankrupt adalah sebanyak 20,244 orang. Tahun 2018, bankrupt sebanyak 18,500 orang. Tahun 2019, bankrupt 12,051 orang. Kira pada zaman Pakatan Harapan, bankrupt ada 30,551. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab mereka mengambil apa? Mereka ambil 2 tahun, dia bubuh sekali. Nak bagi nampak besar lah kunun-kununnya, dia ingat rakyat ni bodoh. Jadi tuan-tuan, pada zaman Tan Sri,
Semasa Tan Sri menjadi Perdana Menteri, nilai bankrupt ini turun pada tahun 2020 turun kepada 8,351 orang. Pada tahun 2021 turun kepada 6,554 orang. Sebab apa nilai bankrupt turun? Tuan-tuan, kita guna otak tuan-tuan. Sebab apa bankrupt turun? Sebab moratorium. Mana mungkin hang dapat moratorium hang bankrupt? Wa muncai, cai, walanon. Please read the article first. Tengok data tu. Kalau Siam dia panggil apa tau? Wa muncai, walanon. Tengok dulu data tu sebelum anda bawa hujah. Kalau anda bawa hujah berdasarkan apa yang Fahmi Fadzil sajikan kepada anda, maka anda jadi bodoh lah. Nama pun Menteri Badut. Mana mungkin dapat moratorium hang kena bankrupt? Seluruh rakyat Malaysia dapat moratorium bankrupt. Mana mungkin? Betul tak saudara semua? Sebab semua orang pada tahun 2020 sampai tahun 2021 mereka dapat pelepasan daripada membayar hutang. Bankrupt ni apabila dia tidak mampu untuk membayar hutang. Bagaimana angka itu boleh meningkat? Pada tahun 2021, bankruptcy adalah 8,351 dan juga pada tahun 2021 adalah 6,554, tahun 2020 8,351 dan tahun 2022 adalah 11,045. Dia campur 3 tahun, dia bubuh 17,599. Pada zaman PH, 18,000 campur 12,000, 30,000 orang bankrupt. Yang tu dia tak cerita. 30 rakyat Malaysia bankrupt. Yang tu dia tak cerita pada waktu tu COVID tak ada. Pada waktu tu virus apa benda pun tak ada. Nampak tak? Cubaan untuk memburukkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Nampak tak? Cubaan dan usaha untuk menjatuhkan reputasi Perikatan Nasional. Di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk gurah di awak. Nampak? Tapi kalau rakyat yang cerdik dia akan fikir, weh, aku dapat moratorium, bank tak payah bayar. Kalau bankrupt ni bermakna aku tidak mampu ataupun tidak mempunyai keupayaan untuk bayar hutang. Bagaimana aku boleh bankrupt kalau pada waktu tu setahun aku tak payah bayar hutang? Nampak? Jadi tuan-tuan, inilah saya bagi tahu pada tuan-tuan, kerja mereka bukan mereka nak fokus kepada rakyat. Kerja mereka adalah untuk manipulate. Bukan mereka hari ini untuk membantu rakyat. Apakah usaha ataupun apakah orang kata apakah cadangan-cadangan ataupun gerak kerja ataupun dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan hari ini untuk membantu rakyat? Tidak ada. Tidak ada langsung, tuan-tuan, saudara semua. Dan hari-hari bila mereka sekarang ni dah ada Jcom, kerja mereka adalah propaganda. Setiap hari propaganda. Dan sebagainya, tuan-tuan. Ui, nasib baik tak jatuh laptop aku. Tepi nak terbalik laptop saya. Okey, tuan-tuan. Syafiq buat VTT pasal bankrupt. Nanti saya akan share dalam grup. Hampa ambil saya punya slide dalam grup. Saya tiap-tiap hari saya ada slide. Saya akan buat slide lah, nota-nota saya. Saya akan hantar gambar tiap hari. Dalam grup saya yang Indra Loka tu, saya hantar tiap hari saya punya note. Jangan risau. Hampa boleh buat sendiri. Kalau semua benda saya buat ya, tu yang mereka kata saya terima 20 juta tu. Saya buat nota, hampa buatlah video kan. Saya akan bagi sekali dengan rujukan dia. Okey tuan, soalan. Takkan tak nampak lagi apa kerajaan buat? Nak bagi tahulah apa kerajaan buat. Bagi tahu kita nak dengar. Mercun. Mercun adakah satu benda yang baik? Tiap-tiap tahun raya haji, raya puasa, berapa ramai orang yang hilang anggota badan, berapa ramai orang yang cedera dan sebagainya disebabkan mercun. Adakah dengan memberi lesen kepada mercun itu adalah satu perkara yang baik? Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, mercun kalau yang besar untuk tembak, untuk event dan sebagainya tak ada masalah apa. Tapi mercun yang kecil-kecil yang membahayakan, lempak dalam rumah orang, budak main, hancur tangan, rosak masa depan dia, adakah itu satu kejayaan? Ini bukan satu kejayaan, ini adalah satu kebodohan. Lebih baik buat lesen ganja lagi bagus. Lesen ganja ke, lesen heroin ke. Jadi boleh juga kan buat. Kita kena mengawal orang macam mana mereka nak ambil dadah. Tapi kita bagi lesen dulu.
Okey, tuan-tuan. Macam bola bahaya. Bila nak dapat Petro Rahmah tu lah pasal dia. 30 counter ni abang tu mana? Dia masuk dalam video saya tadi, VTT tak komen. Dia kata hang ni tiap-tiap hari duk balon. Saya kata kat dia, mana Anwar Ibrahim janji dengan abang kata nak buka 30 counter. Kerajaan Madani berjaya kawal harga babi kan. Jangan nak sebut harga babi. Saya kena siasat pasal isu tu lah. Kerajaan menurunkan harga babi, dia panggil saya buat siasatan tu. Okey tuan, jangan lupa bagi aku sikit. Kalau tak suk sehingga benda yang salah pun kita masih perjuangkan, sangat memalukan. Betul bang? Loh, tuduh kita makan babi pula. Kita bukan sebab kita makan babi dan sebagainya. Saya bagi tahu majoriti rakyat Malaysia makan ayam dan telur. Siapa pintu harga babi dulu, patut fokuslah kepada isu harga ayam dan telur. Sampai hari ini belum ada penyelesaian ke atas isu harga ayam dan telur. Ini yang jadi pelik dia. 30 kaunter halimunan. Rakyat nak barang basah turun harga untuk masak, bukan sekali makan RM5, kena beranak 3 kali makan koyak Bukit Fik. Tahu tak apa? Saya duk bagi tahu lah, tapi video tu saya akan up balik haknya menu rahmah tu. Tiba-tiba mercun pula lului tu pasal dia. Anwar Maha Firaun. Okey tuan-tuan, soalan-soalan tak cerdik kerajaan hari ni. Allah Maha melihat, Maha berkuasa, lagi Maha mengetahui. Betul bang Raimi betul, dan rakyat juga dia boleh tengok juga dan melihat tuan-tuan. Dan kita pun berdoa kepada Allah SWT supaya tunjuklah hidayah kepada Perdana Menteri kita. Kita selain daripada kita duduk bising di sini, kita pun berdoa supaya dia jumpa hidayah dia, supaya dia nampak bahawa rakyat tengah susah dan sebagainya. Okey saudara. Balon kau-kau. Terbaiklah mercun boleh jual. Manipulasi terpimpin, itulah politik LGBT on the way coming to Malaysia. Okey tuan. Kari satu, kerajaan 3 Abdul Fik, betul ke kenyataan RPK BM belanja 6 juta, PH 10 juta setiap satu kerusi parlimen baru-baru ni masa PRU 15? Ada video ni Raja Petra ada buat keluar video latest pasal ni. Dia kena ada seorang sebut tentang pembelanjaan Pakatan Harapan. Saya boleh buat report kat SPRM, suruh SPRM check betul tak kenyataan dia. Raja Petra ada keluar tentang ni. Seriously, Raja Petra ada keluar. Hari Isnin ni saya akan pergi buat report SPRM. Sebab saya kena ada punca untuk saya buat report supaya SPRM siasat. Oh ada video share kat saya. Hampa jangan semua WhatsApp kat aku mentang kubuh hampa dalam grup tu, semua WhatsApp penuh telefon saya WhatsApp hari ni. Mas saya buka pun tak boleh nak baca. Jadi hantar dalam grup satu lagi, Indra Loka boleh hantar. Ada Raja Petra, hantarlah Indra Loka. Boleh dia janji ada orang bertikai janji ada orang buat video, kita boleh pergi dekat SPRM. Jadi kita nak set bila pergi SPRM. Kita nak tanya geng-geng kita. Ada cantik. Cantik. Kalau Raja Petra ada cantik, saya akan minta dengan Tuan Feris Feris Omar, kita bincang nanti tengok macam mana. Untuk kita buat report dan sebagainya. Okey tuan ada keluar tadi Okey. Bila dia ada seorang pertikaian je dah boleh buat lah. Tan Sri Ismail Sabri nak bawa isu, Datuk Wan pun nak bawa juga isu KWSP ni. Sebelum NGO tu jumpa dengan Ismail Sabri, NGO tu jumpa dengan Wan Saiful Wan Jan dulu. Isu KWSP ni kan. So ramailah orang yang nak bawa. Dulu masa rakyat duduk kelang kabut, duduk kecoh dan sebagainya, hampa tak mau nak bawa. Hampa jadi kerajaan nak bawa apa? Laksanakan, bagi tahu dekat Timbalan Perdana Menteri, Presiden UMNO, bagi tahu kat Datuk Seri Ismail Sabri. Bukannya nak cerita kat luar, bagi tahu dia, bisik dekat ni Zahid, bagi tahu dia Zahid bagi lulus. Rakyat nak KWSP, depa kerajaan kalau bawa dalam parlimen ini semua cerita orang kata apa, wayang kartun lah. Wayang kartun. Sebab apa hampa dalam kerajaan? Hang bekas Perdana Menteri. Dan you go to Zahid Hamidi, bagi tahu kat dia, Zahid, rakyat nak KWSP. Dulu masa aku jadi Perdana Menteri, hang minta dekat aku 10,000, aku bagi kat hang 10,000. Lah ni hang jadi Perdana Menteri, aku nak minta kat hang tolong lulus 10,000.
Tu baru betul. Cerita dalam parlimen, saya baca pun macam baca surat je kan. Saya meminta kepada rakan saya Esme DAP. Esme DAP, long time no see. Esme, main naik atas Esme, cerita tentang DAP Esme. Anda sudah cium mulut dengan DAP. Terbaik sahabat, takbir. Oh, sahabat kita perjuangan Melayu pakai tengkolok. Lah ni cium dengan DAP. Kan? Sahabat saya mana di atas tu dia. Esme macam mana? DAP okey Esme Lah ni macam mana Esme duk dengan DAP macam mana? Lingkit siang semua okey Esme Kan? Esme dulu dekat bawah Komtar dulu bergaduh dengan DAP. Oh, DAP halau bangsa Melayu daripada flat. Oi, lah ni Esme dengan DAP. Esme Maisa, my friend. Request Esme. Oh, Esme my friend, Milumut. And how are you Milumut? And macam mana dengan DAP okey Lepas ni lingkit siang boleh pakai tengkolok tak? Kan? Oh, bagus ya Milumut. Mana dia hilang habis? Saya tengah-tengah duk cerita tadi, saya tengok Milumut masuk. Saya punya ni, saya rasa macam sahabat saya masuk. Sekarang dia dah bersama dengan DAP. Aduh, saya tuan-tuan benci dekat DAP ni tahu sebab apa? Orang yang pertama buat live di Facebook, nama dia Milumut. Dia ni orang pertama buat. Sebelum sehari dia buat. Saya ni meletakkan Milumut ni sebagai idola saya. Ramai orang PKR dia tanya saya sebab apa saya benci kat DAP. Sebab Milumut ajak saya. Milumut kata kat saya tiap-tiap hari, Syafiq, jangan kau terima DAP. Syafiq, kena kenal siapa DAP ni. Demi Abata. Ingat tak Milumut kita? Milumut kita bawa Abata, pakai songkok, duduk di tabung haji. Demi perjuangan agama bangsa tanah air, kita tolak DAP. Kita tolak DAP. Jatuh DAP. Saya tengok Esme ni, Milumut ni, saya terpesona. Saya kata inilah betul-betulnya perjuangan Melayu. Inilah betul-betulnya orang Melayu. Perjuang, pendekar Melayu. Esme pada waktu tu lintas kain tu pakai jalan kan. Ilah. Bagus ya Esme Lah ni Esme macam mana Esme? Esme lah ni dia jumpa Ling Guang Eng. Ambil jumpa Ling Guang Eng tak? Dulu Esme jumpa Syarani. Datuk Seri cium tangan kan. Jumpa Najib cium tangan. Lah ni Esme jumpa Ling Guang Eng, Datuk Seri. Jumpa lingkit siang belah ni pula. Aduh, sahabat naik sahabat. Lama tak jumpa sahabat. Lama. Saya dengan Milumut ni kira Allah. Kita punya kawan lah sahabat. Dulu dia debat dengan saya apa semua. Aduh, mana pi? Hilang bila? Lah ni dia Milumut lah dengan Ngak Komeng macam ni dia. Dulu dia kata apa? Dulu saya tak pernah kata apa kat Ngak Komeng ni. Saya tak kata apa kat dia. Yang duk kata kat dia ni, saya punya sahabat saya. Dia kata apa? Ngak Komeng nak ambil tanah orang Melayu 999 tahun tuan-tuan. Di Perak hak orang Melayu akan hilang. Kita bangsa Melayu akan hilang tanah kita kerana Ngak Komeng. Lah ni SB jumpa Ngak Komeng sini kan. Di SB. Mana dah kawan dah, sahabat saya, hilang dah dah, mana pi? Mana dia pi? Hamba jangan duk blok dia sahabat saya. Jangan, dia sahabat saya. Dia sahabat saya, jangan blok dia. Dia sahabat saya, dia pejuang Abata tau. Dia pejuang Abata, mana dia? Dia pejuang Abata, agama bangsa tanah air. Orang yang menubuhkan Abata, yang menyerahkan Abata kepada Alan Ridwan Radin adalah Esme. Orang yang menubuhkan Abata tu, NGO Abata tu, yang lambang macam mana tu, Abata lagi agama bangsa tanah air ni, sahabat saya. Saya dulu terpesona dengan dia. Saya mula buat live di SB ni sebab saya tengok dia lah, inilah pendekar Melayu. Inilah perjuangan nasionalis Melayu di dalam UMNO yang kita nak. Inilah yang membawa kepada semangat On Jaafar 1946. Saya terpesona. Mana pi dah? Mana pi? Okey ya. Mana dia pi? Saya tadi tengah cerita apa dan saya tengok dia, Allah. Lari dah. Alamak, takkan lari.
Aduh. Mana Hafiz? Semua dia naik ha? Hilang aku ya. Dia main di TikTok tau. Dia tak main di FB. Sebab apa dia tak main di FB tuan? Dia pergi di TikTok tu. Tengok tu. Tengok. Dia ada. Saya naik. Saya tunjuk muka sikit. Saya sahabat saya lama tak jumpa. Allahu Akbar. Kan? Ni saya invite dia naik. Dia tak main di FB. Dia tahu lah dia pergi di FB nanti 1.4 semua pakai tutuh dia. Mampu dia main lah. Kita berjuang Melayu. Buka kamera sikit. Assalamualaikum. Buka kamera sikit. Kita punya pejuang pendekar Melayu ni. Buka kamera sikit. Kamera buka ni. Buka kamera. Oh, dia betul ni pendekar kita Avatar ni. Saya betul-betul terpesona ni. Nampak. Tak nampak tu. Saya dah request lah. Dapat tak? Mana tak keluar apa gambar? Oh, ini kita punya perjuangan Avatar. Takbir. Okey ya? Mana dia punya ni? Ni tak ada ah. Tengkolok, songkok apa tak ada ah. Lebay apa tak pakai dah. Ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua apa khabar lah, Bro Syafiq kan? Ya. Pasal yang nampak mokoyan tu saya ni. Dah, tak nampak dah bukan. Saya ni terpesona dengan Ismail ni sebab kita punya perjuangan Avatar kita tu. Lah macam mana? Okey songkok lebay apa tak ada? Saya masih bawa perjuangan Avatar. Bersama-sama? Bersama PIS. Bukan jual prinsip. Ya. Kita jual PIS kerana nak selamatkan negara dan kita akan kekal dengan perjuangan ketuhanan Melayu. Untuk membela nasib orang Melayu. Oh, maknanya Lingkit Siang lah ni bawa perjuangan Avatar sekali dengan Ismail lah? Dah. Dia orang kita letak syarat. Maknanya DAP ni dia kena ikut acuan yang kita buat. Kalau terdengar acuan yang kita tetapkan, UMNO akan tarik sokongan kepada kerajaan perpaduan. Jadi persoalan ini bukan soal PIS, soal DAP atau soal UMNO. Tapi soal di mana satu sakau ratusan juta dalam account. Itu tak apa ni. Dah ni saya nak tanya Ismail tu. Kan dulu Ismail kata nak Bro, sabar dah. 17 bulan Abah jadi Perdana Menteri. Pada waktu tu ekonomi ditutup. And lockdown and rakyat sampai kena keluarkan kirim SP untuk menguruskan hidup. Jadi syarikat mana tu? Siapa yang derma ratusan juta kepada masyarakat tu? Duit haram ke tak haram? Dah, Ismail, sabar lu. Tsunami Melayu. Dah, Ismail, jap. Satu persatu. Duit tu haram tak haram? Dah, duit tu haram ke tak haram? Boleh dihalalkan dengan sedekah. Dah, bukan saya nak tanya. Duit tu rasuah ke, kena sita ke apa? Kena sita ke tak kena sita ke? Duit tu dibekukan. Dah, disita ataupun tak disita? Tu ya soalan saya. Dibekukan akaun tersebut, tapi akaun negeri tak beku. Duit tersebut 100 juta SPRM sita tak? Dibekukan. Tak, dia sita ke tak? Saya bukan tanya akaun dibekukan. Duit tak boleh beku. Duit tak boleh beku. Saya nak tanya. Itu kenyataan terakhir SPRM. Okey, apa dia? Partai Bersatu dibekukan untuk siasatan. Siasatan. Dalam proses siasatan. Okey, baca ni Ismail. Baca kenyataan penuh. Brother, baca kenyataan penuh. Kenyataan penuh dia setelah Datuk Marzuki Mohamad mendedahkan akaun Bersatu kepada umum, maka SPRM membekukan akaun Bersatu untuk siasatan. Betul tak? Kenyataan penuh. Ya. Dah. Sebab apa Bersatu berani dedah? Ismail, sebab apa? Sebab apa kita berani dedah? Sebab apa? Takkanlah kita curi, kita nak pergi beritahu ke orang kata kita curi. Tak apa bro. Kita beri sepenuh keyakinan dan kepercayaan kepada SPRM. Jadi kepada pihak berhubung, janganlah kita ni memalukan diri kita, menegakkan benang yang basah
dan menghalalkan yang haram dengan sedekah. Kita tak kata dah haram ni ambil daripada mana tafsiran ni. Akaun UMNO ada banyak lagi daripada kita. UMNO ada tahun 2018 akaun 197 juta. Kita tak kata pun duit UMNO haram. UMNO ni umur dia 70 tahun lebih. Itu baru 6 tahun. Dak, kepimpinan ambil duit daripada mana? 60 tahun pun kita nak tanya ambil duit daripada mana? Orang derma lah. Sebab orang kenal kepimpinan UMNO yang lama betul. Orang derma lah. Tak tutup, tak ada wabak COVID, sektor ekonomi berjalan dengan baik. Berbanding zaman within 17 bulan ekonomi tutup tapi mampu ratusan. Bukan Esme. Sat, kita nak tanya Esme sebut 100 juta, kita belanja 100 juta tu buat apa? Kita buat apa dengan 100 juta tu? Ambil spek lah, tak nampak. Tak nampak lah dah. Ni ambil spek dengan apa ni sekali, tengkolok sekali. Lama tak tengok Esme pakai tengkolok. Relax lah bro. Bukan. Saya ni Esme ni idola saya. Kena sindrom denial syndrome. Esme ni idola saya. Bukan. Saya nak tanya duit tu, okey 100 juta kita buat apa duit tu? Kita dalam laporan ada kita bagi duit untuk apa gerai prihatin. Kita buat gerai prihatin seluruh Malaysia. Satu parlimen 50,000 kos untuk gerai prihatin. Kita hantar dekat pusat operasi banjir. Kita hantar tilam, periuk nasi, beras dan sebagainya. Adakah benda tu dia akan jadi macam mana? Tengok kata Presiden Bersatu dengan Hamzah kata ini semua fitnah kepada Bersatu, betul ya? Bukan tu saya nak tanya duit bukan. Bila kita sebut tentang duit, kita expense kat mana duit tersebut? Kita bayar guna duit tu pergi ke mana? Itu kena tunggu sekretar SPRM lah, saya tak boleh. Bukan. Dalam audit tu ada bagi tahu Dia macam ni Esme duduk dalam keadaan Esme duduk dalam keadaan skeptical dan dalam masa yang sama Esme duduk dalam keadaan halusinasi. Sebab apa saya bagi tahu macam tu? Sebabnya SPRM bagi tahu yang pertama, pembekuan ni tidak ada kaitan dengan COVID-19. Yang kedua, dengan dana COVID-19. Yang kedua, Ketua Pesuruhjaya SPRM bagi tahu kami membekukan akaun Bersatu selepas didedahkan oleh Datuk Murzaki Mohamad berkaitan dengan penyata akaun Bersatu. Tak apa bro. Saya tak mau nak berdebat soal ni sebab saya kat bro ni. Tak ada masalah apa dah. Ni saya nak tanya Ismail lah dulu. Okey, tak apa Ismail tanya. Bukan. Dah Ismail tanya saya dah jawab dah. Okey, saya nak tanya Ismail. Bukan. Saya nak tanya. Saya nak tanya tentang saya nak tanya tadi. Okey, perjuangan Abata itu bersama-sama dengan DAP lah. Okey, saya nak tanya. Dulu Ismail pernah sebut dekat dalam live Ismail. Nga Komeng pernah ada isu di Perak tahun tanah 999 tahun. Kita orang Melayu kena tolak DAP. Kalau kita tak tolak DAP, maka kita akan tergadai tanah Melayu yang dibina oleh nenek moyang kita. Itu ayat Ismail kan? Ingat tak? Okey, teruskan. Okey, saya nak tanya macam mana dengan keadaan tu? Adakah sekarang ni kita akan hilang kedudukan tanah Melayu kita ke macam mana? Sebelum Datuk Syarif Mohamad menubuhkan kerajaan dengan Pakatan Harapan di Perak, antara syarat utama yang diletakkan oleh UMNO Perak ialah berkenaan dengan soal tanah 999 tahun itu. Ya, memang sebelum ni saya menentang DAP soal 999 tahun itu. Dan perkara tu aku ketika zaman Menteri Besar PAS di Perak. Maknanya acuan PAS bersama DAP dengan cara menjual tanah Melayu. Okey. Kita tidak menjual tanah Melayu kepada DAP. Esme, saya nak tanya. Kalau saya nak sertai DAP boleh tak? Kalau kita orang Melayu ramai-ramai nak sertai DAP boleh tak? Sebab UMNO lah duduk dengan DAP dah. UMNO kata DAP bagus lah. Bukan. Tapi saya mengajak orang-orang Melayu bersama dengan parti keramat UMNO. Apa masalah bukan. UMNO bukan. Ismail, saya nak bagi tahu contohlah orang nak bertanding kan macam UMNO, dia dah ketua bahagian dia, ketua pemuda dia. UMNO Ismail beritahu tadi kata UMNO boleh mengkontrol DAP. Jadi sekarang ni kalau kita ramai-ramai nak sertai DAP boleh tak? Tak ada masalah kan sebab UMNO dah pegang DAP kan. Oh, saya tak boleh.
Dah, kalau dia nak jadi ketua pemuda, ketua tak boleh lah sebab UMNO dah ada dah dia punya tempat-tempat dia. Kalau nak masuk DAP ni boleh lah. Sebab apa tak boleh dah? Sebab DAP ni bukan. Masuk UMNO. Saya orang UMNO, saya ajak orang Melayu masuk UMNO. Sebab DAP parti multiracial. Kita tak takut dah sebab UMNO dengan DAP lah ni. Dan sebab apa orang Melayu tak boleh masuk DAP? Sebab UMNO ada. Dah lah kalau kata nak masuk pun siapa tak boleh. DAP sesuai dengan orang Cina. Biarkan orang Cina bersama DAP. Dah sebab dia multiracial kan. Dia bukan parti Cina, dia parti multiracial. Saya nak join DAP, siapa tak boleh. Awak Ismail ajak Aziz UMNO. Orang-orang Melayu yang seperti saya yang perjuangkan Abasta, dia akan masuk dalam parti UMNO. Macam saya tak ada tempat dalam. Ismail. Macam saya kalau nak patah balik UMNO ni, saya tak ada tempat lah UMNO dah sebab saya belajar dengan Zahid. Saya nak pergi duduk dengan DAP boleh berjuang untuk DAP. Ajak orang Melayu ikut DAP. Jangan. Tapi kalau nak masuk UMNO balik. Boleh buat rayuan untuk jadi ahli UMNO. Tak ada masalah. Kita UMNO memang demokrasi terbuka. Kita tak pernah menyekat mana-mana orang Melayu untuk bergaya. Bukan saya nak pergi DAP ya. Sebab saya tengok abang saya yang saya sanjung lah ni kata DAP okey. Dia jaga hak orang Melayu apa semua, kepentingan orang Melayu. Saya tak kata DAP tu okey atau tak okey. Prinsip saya mudah saja. DAP resis Darwinis bergantung kepada acuan yang kita bina. Kita bukan macam Bersatu atau PAS yang menjual prinsip. Contohnya Haji kata wajib Melayu sokong DAP, haram Melayu sokong UMNO sampai kiamat. Dan pada waktu itu Brother Syafiq menghantam Haji Hadi padu-padu yang betul. Kenapa sekarang sokong Haji Hadi? Dah saya tak pernah hantam Haji Hadi. Saya tak pernah hantam Haji Hadi. Lupa aku. Dah saya tak pernah hantam. Saya hantam Bersatu. Saya hantam Tun Mahathir. Okey, dah sebab masa PAS dengan Bersatu saya dah duduk dalam Bersatu dah. Macam mana saya nak hantam Haji Hadi? Saya faham, saya bukan tak kenal Brother Syafiq. Ini orang kata sahabat. Ya. Sahabat dunia akhirat. Dan saya pun menghormati apa saja yang Brother Syafiq sampaikan. Cuma janganlah keterlaluan. Bukan sahabat. Ni apa sahabat saya, saudara Ismail Maisha yang saya anggap macam kekanda saya yang memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air ni. Kan saudara saya, kekanda saya beritahu tadi kata UMNO berjaya membentuk DAP mengikut kepada acuan nasionalis Melayu. Sebab apa saya tak boleh masuk DAP? Untuk ajak orang Melayu masuk DAP ramai-ramai, kita memperkukuhkan DAP supaya DAP dapat bersama dengan UMNO selama-lamanya. Saya tak kata suruh orang Melayu tu join DAP. Saya kata orang Melayu kena join UMNO. Sebab UMNO, hanya UMNO yang boleh jaga orang Melayu. DAP tak boleh jaga? Tu tadi Ismail bagi tahu. UMNO. Tapi banyak budi-budi UMNO ke Syafiq. Cuma Syafiq berpantadah kerana Bersatu bagi Syafiq jawatan, Bersatu bagi Syafiq duit. Jawatan apa? Syafiq untuk mengubah. Jawatan apa? Jawatan apa saya dapat? Tahu saya Syafiq adalah orang kanan kepada Raja Petronas atau Datuk Wan Saiful Wan Jan, ahli Parlimen Tasik dulu. Bukan orang kanan dia, jangan bohong. Saya bukan orang kanan dia. Saya kerja dengan syarikat dia dulu. Lepas saya habis polis, saya kerja dengan syarikat dia. Janganlah berpura-pura. Dah betul, saya tak ada jawatan dalam parti. Saya tak ada jawatan. Kalau kerja dengan Wan Saiful, apa masalahnya? Rezeki. Dah kan saya tulis itu saya ahli penyelidik kepada ahli parlimen. Tapi saya tak ada jawatan dalam parti. Tentu Syafiq dah cerakinkan banyak masalah. Tapi dia saya tahu. Jangan guna ayat mencerakinkan. Tu macam hantam Anwar Ibrahim. Lah ni Anwar Ibrahim dah baik dengan UMNO. Kena ni. Ni saya nak tanya last soalan. Anwar pasti saya, dia seorang yang berpandangan jauh. Dan mampu islahkan pentadbiran kerajaan dan menghapuskan kesenjangan antara pemimpin politik dengan rakyat di bawah. Jap. Ini dasar menghapuskan projek Trade Nego yang diamalkan oleh Muhyiddin itu adalah satu tindakan yang sebenarnya
membawa manfaat yang banyak kepada negara dan rakyat, mana kita boleh menjimatkan perbelanjaan negara, dan tentu lebihan wang tu boleh kembalikan berakyat dengan berbagai-bagai bentuk bantuan, dan kita sama-sama tunggu bajet. Jadi kalau kata ke kandar saya bawa hujah yang tu, pertama sekali saya nak minta tolong delete video-video masa kempen pilihan raya tu, sebab sekali kalau orang tengok tak cantik lah. Kita tak boleh pilih Anwar, dia ni banduan sekali orang tengok sekali dia berkata oh tak boleh. Dah bukan kena dia bukan saya bagi nasihat. Okey, saya bagi nasihat. Yang pertama kena delete video tu. Sekali orang kata sekali ludah kat muka tak baik. Biar orang tak tahu apa-apa tak apa. Delete dulu video tu kan. Okey tak apa. Sekali cerita hak baik ni orang tak tahu. Okey, yang kedua saya nak tanya. Ni kan LCS, UKSB, YMDB, Lebuh Raya Pesisir Pantai Barat, Tenaga Solar Hybrid, ni semua apa benar? Rasuah ke sedekah? Saya tak faham lah soalan tu. Dah ni LCS, UKSB, Yayasan Akal Budi, Solar Hybrid, kan, Lebuh Raya Pesisir Pantai Barat, ni semua ni dia macam mana kira tu? Dia menjimatkan duit negara ke merugikan macam mana? Adakah benda tu telah dibuktikan di mahkamah? Tu ada seorang masuk dah 12 tahun penjara. Saya rasa kita tak perlulah nak mencampuri urusan mahkamah. Kalau perkara tu baru di peringkat SPRM, okey lah kan. Masuk peringkat mahkamah ni, kita sebaik-baiknya beri ruang yang sebaiknya kepada pasukan pendakwa dan pembela untuk menyampaikan hujah masing-masing dalam mahkamah. Ya, hujah saya pun sama juga. Hujah saya pun sama juga. Rakyat bahawa kita tidak mencampuri urusan mahkamah. Walaupun hal ini Dr. Zahid diangkat sebagai TPM, beliau masih terpaksa turun naik mahkamah seperti biasa. Okey. Walaupun kena pasport dengan mahkamah. Persoalan tambahan saya nak tanya, bagaimana dengan isu 92.5 bilion yang terpalit atas Parti Bersatu dengan Perikatan Nasional ni? Yang tu rugi tak? Duit negara? Perkara yang mengejutkan. Rugi duit negara. Tamparan yang cukup hebat kepada kalangan pengundi Perikatan Nasional. Ramai yang telah mengenai saya rasa kecewa kerana terkejut dengan perbuatan Muhyiddin yang sanggup membuat berian tender terus kepada syarikat-syarikat yang terpilih. Kita semua tahu dah ada broker yang telah disiasat oleh SPRM, dan tak lama lagi tentu satu persatu ketidakmaksuman pemimpin PN akan diketahui rakyat, dan saya harap Sapit bersedia untuk serang oleh rakyat tak lama lagi. Dah didakwa dan dijatuhi hukuman ke belum? Dia masih di peringkat siasatan. Semua pihak kena bersabar. Juga kita harap Syafiq dan sahabat-sahabat lain dalam bersatu, janganlah menegakkan benda yang basah. Jangan kata kerajaan fitnah, jangan kerajaan yang kuda-kudain. Tak bagus tu. YMDB dengan SRC International boleh ni pula fitnah dan sebagainya. Dah YMDB dengan SRC International soal isu yang virus kenapa nak bercakap tentang isu yang dah basi? Bagai. Inilah perjuangan yang ditentukan, yang dituntut oleh agama. Saya rasa bukan. Saya rasa ke kandar Esme saya ni, saya rasa banyak ilmu saya nak kena belajar dengan kandar Esme. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya ilmu macam mana nak jadi munafik, yang keduanya ilmu nak menipu, yang ketiganya ilmu nak spin. Saya kena belajar ilmu tu banyaklah. Sebab dulu bukan sebab dulu ke kandar Esme saya ajak saya adalah untuk amal makruh nahi mungkar. Jadi kena ajak, kita kena bercakap betul, kita kena memperjuangkan abata. Tapi hari ni dia jadi lain sikit lah. Okey. Saya faham, walaupun saudara menjatuhkan hukuman saya sebagai munafik, saya tak mahu saudara. Ya. Sebab saya faham Perikatan Nasional ni amat handal lah soal menjatuhkan hukuman kepada mana-mana orang yang tidak sehaluan dengan mereka. Jadi maafkan Syafiq. Dah bukan, saya mohon maaf lah situ, saya keterlaluan. Perjuangan menegakkan benda yang basah, kerana
kalau kita menang 74 kursi pun tapi tak dapat keberkatan, kita akan kembangkang, dan hal ni saya tengok Bersatu takkan mampu bertahan lama. Dan tak lama lagi saya yakin Bersatu hanya akan tinggal nama. Dan pihaknya yang akan berlaku tak lama lagi akan mengejutkan Perikatan Nasional, yang mana saya percaya pengundi Melayu akan kembali bersama dengan UMNO. Mengikut pada data yang saya nampak, banyak pengundi Melayu akan bersama dengan PKR dengan DAP lah. Tapi tak apalah, sebab duduk sekali dia tak jadi masalah kot kan. Sebab PKR pun parti Melayu juga. So saya dengar cerita PKR ni akan bertanding banyak kursi lah berbanding dengan UMNO. Jadi DAP pun akan cuba untuk masuk ke tempat-tempat Melayu lah. Contohnya macam PRU15, mereka bertanding di Parlimen Jerai. Di Kedah saya dengar DAP akan minta, Jerai akan minta. Rasa di Kampung Esme pun mereka akan minta juga tu. Di Baling boleh dia masuk? Saudara, kalau nak benar juga kau dah. Dah, bukan. Saya tanya, saya tanya. Boleh tak? Tak boleh tak? Dan kan duduk sekali sekarang mana kata macam ni, orang DAP marah lah. Saya tanya, boleh tak? Boleh dia masuk? DAP nak bertanding kawasan kampung, dia bertanding kawasan pekan lah. Tak, dia bertanding dulu. Apa Jerai dia bertanding? Dia orang Cina. Dah, bukan Jerai dia bertanding. Jerai. Yang baru ni dia bertanding Jerai. Mana Habib? Gerakan bersama dengan PN kan? Ya. Kan tak tahu secara gerakan yang lebih hebat dari DAP kan? Weh, saya menetralisasikan gerakan. Tak, sebab bukan ni. Bukan sebab saudara Esme tak pernah cerita kat saya pasal gerakan, pernah cerita pasal DAP je. Jadi saya ni terlampau tak suk dengan Esme Mak Isa ni sampai saya tolak DAP. Okey. Lah ni cerita kat saya pasal DAP tadi, yang saya tahu lah. Ke kandar saya ni, lebih baik saya panggil abang Esme saya beritahu DAP lah berubah, dia akan jaga Melayu dan juga bahasa Melayu. Dia lah ni dah bagus dah. Ada bukan ya? Okey. Macam mana? Okey ah. Saya kata tadi, DAP mengikut acuan yang UMNO buat. Okey, dia ada tu sama. Acuan, maksud acuan tu adalah syarat-syarat yang diletakkan oleh UMNO. Yang pertama, tidak boleh menyentuh soal Islam. Yang kedua, soal kedaulatan Raja-Raja Melayu. Yang kedua, soal hak istimewa bangsa Melayu. Dan yang keempat, soal bahasa. Betul lah tu, betul. Tak betul lah tu. Selagi UMNO, tak betul lah tu. Meneruskan dasar. Tak betul. Tak betul lah tu. DAP bersama dengan Partai PAS. Tak betul lah tu. Selagi UMNO dengan DAP, selagi tu DAP takkan kacau orang Melayu. Sebab tu saya kata, di masa yang sama, Esme memperkukuhkan UMNO, saya akan memperkukuhkan DAP supaya UMNO dengan DAP ni takkan berpisah. Kita boleh menang besar. Selagi syarat yang letakkan UMNO tidak dilanggar oleh Pakatan Harapan. Selagi itu UMNO boleh bersama dengan Pakatan Harapan. Konsepnya bersaing menjadi pelengkap. Mana yang boleh lah. Boleh kita semua pergi join DAP boleh lah. Esme jaga UMNO, tapi side belah sini kita jaga DAP. Kalau orang Melayu nak sokong kerajaan perpaduan, kalau berminat untuk menyertai politik, saya alu-alukan menyertai UMNO lah. PKR boleh tak? Tak ni Esme beritahu tadi Anwar bagus, Anwar ni kira dia ada vision dia apa semua, nak masuk PKR tak boleh PKR? Itu terserahlah kepada hak masing-masing. Anwar ni dia adalah mangsa penganiayaan Tun Mahdi. Tun Mahdi akan sampai tak kenal. Betul. Siapa lawan dia, siapa yang cuba nak hapuskan korupsi, nak hapuskan di bawah dan di penjara kan, betul? Jadi Syakir sendiri tak sangka yang Datuk Seri Anwar akan menjadi Perdana Menteri. Betul? Betul. Dan Syakir kena akur bahawa 82 kursi parlimen bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di partai PIHIS yang paling banyak menang kursi. Walaupun hakikatnya tak ada mana-mana gabungan yang ada simple majoriti. Yang seterusnya, dan nyertaan UMNO dalam kerajaan perpaduan
atas penolakan Perikatan Nasional untuk menyertai kerajaan perpaduan. Oh, ada kita tolak lah Esme tiap-tiap hari duk bagi tahu kat kita dalam live kata jangan kita orang Melayu jangan sokong DAP. Kami tolak kalau Esme tak bagi tahu saya tak ni. Soal hari ni tujuan kita berpolitik ni yang pertama untuk selamatkan negara. Yang kedua, negara selamat, rakyat akan terbela. Tak, bukan. Tak, Ismail. Tak. Bagi saya cakap pula. Ni bagi saya cakap pula. Tak, bagi saya cakap pula. Tak, okey. Bagi saya cakap agak. Masa mesyuarat terakhir Perikatan Nasional, kan? Dia pun tanya sebab apa tak mau sokong kepada Pakatan Harapan. Dia kata kita tak boleh sebab kita ada seorang pendekar perjuangan Melayu kita yang bernama Esme Rakyat yang sentiasa dilantai rakyat pesan kepada kita. Waima apa pun berlaku, jangan sokong DAP. Waima apa pun berlaku, jangan kita gadaikan maruah kita pada DAP. Waima apa pun berlaku, jangan bagi DAP jadi kerajaan. Jadi kami mendengar nasihat yang dibuat oleh Esme. UMNO mengorbankan sedikit prinsip demi menyelamatkan prinsip yang lebih besar iaitu negara dan rakyat. Sekiranya UMNO membawa resmi Perikatan Nasional menolak titah Tuanku untuk menyertai kerajaan perpaduan, bermakna Tuanku tidak ada pilihan selain mengandalkan peraturan dan wujudkan perbedaan peraturan. Tapi pemuda yang ada tahu tentu darurat negara kita tentu ekonomi akan mencutam. Kerana GDP akan jatuh, pengangguran akan meningkat, kemiskinan, kelaparan dan kesetaraan pada rakyat Malaysia. Masalah UMNO berkorban demi rakyat dan negara. Dah ni siapa video? Ini saya faham. Bersatu meletakkan kepentingan parti mereka mengatasi kepentingan negara dan rakyat. Saya tak salahkan saudara. Bukan. Saya tanya. Bukan. Esme salah. Bukan. Bagi saya cakap pula. Okey, saya dengar Esme cakap. Okey, bagi saya cakap pula. Saya dah bagi tahu dah. Ya, okey. Nasihat saya kepada abang saya, kekanda saya yang saya sayangi. Yang pertama sekali, tolong delete video anda daripada 2017 sampai 2021. Takut Anwar jumpa lagi. Allah. Dia nampak lagi. Dia jadi macam, leceh baru nak baik tiba-tiba orang nampak dia ibarat macam ni lah. Mana api? Keluar api dah. Hello, Ismail, dengar? Ismail. Abang saya, sahabat saya, saudara. Okey. Dia macam ni lah. Kalau saya nak pergi baik dengan Ismail, saya nak pergi baik dengan Ismail kan, tiba-tiba ada member main beritahu, weh hantar tak dia ni dulu, dia kata kan apa dia tak kata kan, macam-macam benda dia kata. Jadi Esme pun akan rasa tak ubah nak sedap lah kan dengan dia kan. Jadilah ni bila duduk dengan DAP dengan PKR, elok padam video lama-lama tu. Sebab apa? Takut lagi nak pergi jumpa dengan komen orang cerita ini Esme you tahu kan dulu dia cakap macam-macam sama you. Apa dia tak kata sama you, dia panggil you komunis lah apalah. Nanti susah nanti. Kena pergi padam video-video lama tu, pergi padam. Sebab nak jaga hubungan. Takut lagi mereka terasa hati. Sebab apa? Kita ni kena jaga hati orang. Takut lagi orang terasa hati dia susah lah. Tapi okey, itu yang pertama lah. Yang kedua tu, kalau Esme cakap tadi sebab apa bersatu ni, sebab nak jaga parti tak, bukan. Sebab bersatu ni, dia macam Esme kata lah, kami ni, macam Esme ni saya rasa abang yang saya sayang lah kan. Jadi perjuangan Esme tu kami sebenarnya pegang perjuangan tu. Jadi Esme bagi tahu kat kami. Jangan pi kat bersatu, jangan bagi bersatu jadi kerajaan. Ingat dah 22 bulan jadi apa kat orang Melayu. Saya berdiri kat Komtar. Saya duduk kat tabung haji angkat ni apa semua. Jadi saya ingat perjuangan abang Esme kita di Komtar seminggu tak tidur kan dengan di tabung haji. Saya ingat semua perjuangan tu. Jadi keputusan tu dibuat kerana perjuangan tu. Kami ingat, Esme cakap macam ni, so kami tak buat lah. Tapi kalau boleh, pergi padam lah gambar-gambar lama satgi. Satgi mereka nampak, satgi mereka tak syok lah. Bersama musuh itu mudah berbanding memaafkan pengkhianat bersatu berulang-ulang kali. Kita bukan tak boleh bersama bersatu. Bersatu ni nak bunuh UMNO. Bersatu ni sentiasa memberi ruang dan peluang untuk menganiaya kepada UMNO. Okey. Bila kata nak bunuhan, saya nak tanya. Berjuangkan nak menjual nama bangsa untuk
menghalalkan perbuatan bersatu membunuh UMNO. Okey, saya nak tanya. DAP dengan PKR ditubuhkan bukan untuk membunuh UMNO lah. Mereka duk lawan dengan UMNO sebelum ni sebab apa saja syok-syok ya. Dia seronok-seronok lah. Tubuh Anwar seronok-seronok tubuh PKR. Lim Kit Siang seronok-seronok tubuh DAP lah. Dia bukan nak lawan dengan UMNO lah. Bukan nak benam UMNO lah. Daripada tahun 1964, 1998. Sudah. Politik ni dinamik. Oh, dinamik. Faham. Dinamik betul. Dia macam satu benda yang baru lah. Okay. Jadi persoalan dia hari ini. Selagi DAP tak menyentuh soal Islam, soal raja, soal bangsa, soal bahasa, soal tanah Rizal itu, dan selagi itu kita bersama dengan PAS untuk meneruskan agenda negara dan rakyat. Tetapi sekiranya dia melanggar perkara tersebut, jangan bimbang saya fikir. UMNO tetap UMNO. UMNO pasti akan menentang Hamisan dan UMNO akan meninggalkan kerajaan perpaduan. Mana boleh tentang? Tadi Esme kata Anwar bagui. Dak Esme kata Anwar bagui, Lim Kit Siang ikut pada acuan UMNO. Berapa nak lawan? Dah bagui hidup sekali, tak payah lawan. Selagi bagus lagi tu kita tak akan lawan. Masuk ke sini. Bagus dak apa nama? Dak okey soalan yang terakhir. Selamatkan negara dan rakyat. Okey. Itu tak sanggup berkorban untuk selamatkan negara dan rakyat. Bersatu yang memilih menjadi pembangkang. Bukan saya atau UMNO yang menjadikan Bersatu itu pembangkang. Faham. Bersatu yang nak jadi pembangkang ni. Faham. Kalau UMNO juga. Syat, nak tanya. Kalau kata Bersatu 74 campur UMNO, campur GPS dengan DRS boleh tubuh kerajaan tak? Boleh. Maknanya UMNO tak sanggup berkorban untuk nak duduk dengan orang yang baru nak bunuh UMNO daripada 2016 dan sanggup duduk dengan orang yang nak bunuh UMNO sejak daripada tahun 1964. Itu satu pengorbanan yang besar. Dan saya faham. Sebab apa? Politik ni dinamik. Kan? Dia betul-betul lah. Betul. Saya faham. Dah. Saya faham. Najib sudah, Mahathir sudah. Ya. Muhyiddin sudah. Ya. Ismail Bera sudah. Ya. Bagilah peluang Anwar pula. Ya. Apa salah? Ya. Anwar pun asalnya daripada UMNO, macam Muhyiddin juga. Ya. Betul. Ya betul, saya faham. Dah saya faham. Pergaduhan, persahabatan. Ya, betul. Maknanya hari ini, kalau kita tak mau buang yang keruh, ambil yang jernih, bermakna kita ni ego. Ya, faham. Ya, faham. Tentunya langkahnya hari ini, kita meletakkan kepentingan negara dan rakyat di atas sekali. Ya, faham. Jap. Apa nama? Okey. Soal negara, soal rakyat, bukan soal Zahid Hamidi ke soal siapa-siapa. Ya, faham. Betul, faham. Dia dinamik. Dah. Last. Bukan presiden dan deputi presiden tidak bertandingkan. Ya, ni. Last soalan. Okey. Kerajaan perpaduan mestilah mempertahankan kerajaan perpaduan lah selagi dia mengikut acuan UMNO dan sebagainya, dan kena memastikan supaya tidak akan berlakulah apa-apa sama ada kekalahan sesuatu parti dan sebagainya, betul? So adakah Ismail akan mempertahankan DAP di kerusi-kerusi yang dimenangi oleh DAP, khususnya Pulau Pinang ke macam mana ke? Akan pergi kempen dengan DAP di Pulau Pinang ke? Akan Ngah Komeng nak bertanding DUN di Perak ke? Ismail nak pergi kempen ke? Kita mestilah menyokong kepada kepimpinan Ngah Komeng. Ngah Komeng telah mengikut kepada acuan Melayu, telah mengikut kepada acuan UMNO. Kita akan pastikan, UMNO akan pastikan Ngah Komeng akan mempertahankan hak orang Melayu. Kita akan pastikan Ngah Komeng akan mempertahankan kedudukan orang Melayu. Macam tu kan Syarah? Dah, bukan. Saya nak dengar situasi. Sebabkan dia akan politik ni kan dinamik. Ya. Okey, bagilah saya jawab. Okey. Ini soalan karang macam karangan satu petang-petang. Okey. Panjang mudah saja. Dan soal bersama dengan PAS ni soal persahabatan. Bukan soal kepura-puraan. Ya. Kalau hari ini UMNO bersahabat dengan Bersatu. Ya. Tapi Bersatu belakang tak ada artinya. Ya. Faham. Kalau berlaku pilihan raya negeri nanti, kalau kursi itu dipertandingkan oleh calon parti perpaduan, kita akan support. DAP. Apa sebut DAP? Saya sebut tadi DAP ke parti ya? Parti Kerajaan Perpaduan. Dia belum ada lagi parti perpaduan, tak ada. Dia tak bertanding atas tiket DAP.
bertanding atas tiket Pakatan Harapan. Ya. Mana kalau itu calon Pakatan Harapan, Ya. saya akan sokong. Kalau ada kerjasama di peringkat Bukan. Apa dia mengelak daripada tanya soalan ni, calon Pakatan Harapan dan wakil daripada DAP macam mana? calon Pakatan Harapan wakil dari DAP. Ya. Itu tak ada masalah. Ya. Eh? Dynamic. Saya faham. Tak ada masalah sebab kita ada perjanjian. Ya. Faham. Dia cuma satu ya sebab Ismail kan duk buat live baru semua kan. Takut mengelirukan pengundi, video hal lama kena padam. Sebab apa? Satgi kalau Ismail pergi ceramah, kita kena sokong, kita kena undi DAP, kena satgi orang. Dah, sabar. Bila orang pergi tengok video, dah bukan. Sat lo, dah bukan orang pergi tengok video lama, bukan. Saya nak bagi cadangan. Saya nak bagi cadangan. Kalau saya jadi pengundi, kalau saya jadi pengundi kan, saya tengok video Ismail, okey. Saya nak pindah undi DAP, lepas tu tiba-tiba saya scroll bawah, Sat dia ni maki DAP, Sat sokong. Dia jadi macam tu. Jadi kena lupakan lah lama. Dia macam Mak Saleh kata apa tau? Let's bygone be bygone. Dynamic. Modal DAP ni resis atau tidak ni dia bergantung kepada acuan kita parti-parti Melayu. Ya. Betul. Macam Tun Mahathir tu, dia mencipta acuan menjadikan DAP resis kerana dia nak mendapatkan keuntungan undi Melayu. Pada waktu tu sama juga hari ni Syafiq. Ya. Menggunakan acuan DAP tu resis. Tak. Saya tak kata DAP resis. Saya tak kata. Daripada awal live saya tak kata DAP resis. Saya cuma tanya soalan. Bukan. Saya cuma tanya soalan sebab saya belajar daripada kekandang Ismail. Saya tak kata DAP resis. Dalam semua live saya boleh check. Boleh check dalam video. Boleh check dalam video saya. Saya tak pernah kata DAP resis. Tapi Ismail pernah cakap DAP resis, chauvinis, Lim Kit Siang ni siapa, keturunan Teresa Kok, keturunan Ngah Komeng. Tapi tak apalah, bila hari ni Ismail cakap kata mereka ni okey dah, saya akan boleh terima lah. Orang Melayu kita pun boleh, kita boleh terima DAP. Tanya mereka kata apa. Mereka kata okey, orang Melayu kata kita masuk DAP pun boleh. Isi borang DAP RM10 ya. Ya, ni nampak ni semua okey nak masuk DAP, tak ada masalah apa pun. Okey, tak apalah. Ismail tengah buat kerja, tak apa Ismail. Saya nak teruskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Waalaikumsalam. Okey, saya dapat sahabatnya. Sama sahabatnya. Ya. Okey. Sahabat menyebut seorang itu munafik. Ya. Apabila nak sahabat menyebut seorang itu munafik, apakah sahabat pernah keluar dari Islam? Loh, soalan apa ni? Tanya ni. Jangan pandai abang. Anda menyebut seorang munafik. Ya. Anda bukan Tuhan Allah Ta'ala. Dah, saya dah minta maaf dengan dia tadi. Saya kata saya terlepas cakap. Saya dah pakcik jangan goyak. Pandai tak apa, jangan goyak. Pandai tak apa, tapi jangan goyak. Saya bukan goyak, sahabat. Bukan segoyak. Apabila kita mula perkataan kita, contoh kita munafik. Bagaimana sahabat tahu tak? Dah, soalannya saya minta maaf kat dia tadi. Ya. Soalan dah selesai. Sekarang ni saya nak tanya pasal perjuangan dia. Dah selesai pun. Anda soal Islam. Dah selesai pakcik. Saya minta maaf dah. Soalan dia fitnah. Bukan. Soalan mudah je. Soalan fitnah bila saya tak minta maaf betul. Saya minta maaf dan dia maafkan. Habislah kan? Saya tak koyak. Saya tak pernah koyak abang. Dah. Saya minta maaf kat dia. Dia maafkan tadi. Habislah kan? Selesailah kan? Saya faham. Jadi pakcik tanya saya pula bila pakcik fitnah saya maafkan pakcik tak? Dengar sini sahabat. Astagfirullahaladzim. Bila sahabat, okey, saya tengok sahabat ni seorang yang bukan tak ada pelajaran. Kalau orang yang orang tahu, sahabat dah berfikir, tak seorang tu kita bila iman kita. Jangan kita ikut kita terlampau kata tak suruh. Oh, aku kata kau ni, aku kau tu munafik. Kenapa nak ulang benda ni? Tak, saya kata apa kat dia tadi? Saya kata saya terlepas cakap. Dia kata okey, dia pun maafkan. Dia pun pernah cakap macam-macam kat saya. Ismail macam-macam pernah cakap dengan saya. Pakcik relax pakcik. Pakcik relax. Bukan, saya sopan dengan pakcik bila pakcik mulakan dengan hujah yang tak sopan. Saya tak boleh nak sopan dengan pakcik. Kamu sebagai cucu saya. Bukan, kalau anggap pada cucu, pakcik tidak akan memfitnah saya. Dalam bahasa 70 siri kan. Saya ingat Syafiq
cucu saya. Ya. Pasal cucu ni kalau cakap dia celoteh dia macam nak orang Ya. Ya betul. Tiba-tiba rosak. Cucu jangan macam cucu. Tuan. Ibaratkan macam tu lah. Ya. Nah, kalau pakcik nak bagi pandangan, kami nak tanya pasal DAP. Dah, bukan. Sebagai orang lama dalam UMNO, boleh tak kami nak sokong DAP? Kami nak tanya soalan tu ya. Ya, Syafiq bukan orang UMNO, Syafiq orang satu. Kenapa Syafiq nak berpura-pura kata Syafiq orang UMNO? Dah, bukan. Sebagai orang Melayu, saya kata orang Melayu, kami nak sokong DAP boleh tak? Syafiq, kalau hukum saya menafik, saya maafkan dah. Kan, saya tak ungkit pun pasal soal keluar Islam semua tu. Ya. Pasal kita kembali pangkal Islam. Bukan tak pernah ngungkit. Esme pernah buat video tu, saya tak saman Esme pun kira bagus. Tapi Esme saja nak mengaitkan benda ni. Itu saja. Video tu memang video dengan Syafiq. Ya. Repost ya. Ya, repost tu adakah repost tu menunjukkan fitnah? Adakah repost tu? Tak bangkit hal ni. Bila saya pernah keluar Islam tu, cuba bagi tahu. Mahkamah mana yang menentukan tu? Tak apalah Syafiq. Dah, bukan. Bagi tahu sebab saya recorded ni. Bagi tahu. Mahkamah mana yang bagi tahu kita keluar tu? Syafiq yang istihar dalam video, dalam YouTube ada. Ya kan? Okey, keluar agama mana? Dah, bukan keluar agama ke agama mana? Dah, cakap kita boleh berhadapan. Agama Syafiq ishar keluar agama. Jadi tak apa Syafiq. Bila? Sebut bila. Masa Syafiq kata saya munafik, saya maafkan. Ya. Jadi bila Esme kata saya keluar Islam tu macam mana pula? Tak, bila Esme cakap yang lepas tu buang yang keluar. Dah, bukan. Kita sembang topik ni. Dah, bukan. Bukan. Kita sembang topik ni. Dah, boleh. Okey dah, boleh. Dah, bukan. Dah, saya tahu Esme tak pernah berhadapan dengan saya dalam topik ni. Boleh tak saya dah, boleh tak kita berhadapan dengan topik ni? Okey, tak ada masalah apa. Ni apa niat Esme kata saya keluar agama? Saya tak kata Syafiq keluar agama. Saya Ya. kata Syafiq yang tak sendiri nak keluar agama. Jangan tu biar Dah, ayat dia macam mana? Pambut dah suka. Ya. Berjaya yang baik. Ya. Syafiq teruskan. Ya. Dah, bukan. Saya nak tahu niat. Ada apa? Dah, apa niat? Apa niat untuk bangkit kan? Dah, bukan lawak, bukan apa. Saya nak tanya apa niat Esme untuk bangkit kan? Saya tak bangkitkan. Saudara saya yang bangkitkan hal ni kerana dia rasa apa tu tercabar bila Syafiq kata saya munafik. Ya. Dah, bukan. Saya nak tahu. Okey. Dah. Okey. Esme setuju tak dengan saya? Dah, bukan. Saya nak tanya. Esme setuju tak dengan saya? Daripada segi perundangan di Malaysia, apabila seseorang tu keluar agama, dia mestilah disahkan oleh Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam mana yang sahkan kata saya keluar daripada agama tu? Syafiq yang sahkan sendiri. Dah, bukan. Saya nak tanya. Dah, dia mesti ada seorang yang sah kan? Dah, saya nak tanya. Dah, saya tak koyak. Saya relax. Dah, saya nak tanya. Saya nak tanya. Okey, dalam bukan. Minda tu mengawal emosi. Dah, bukan. Dah, saya cool ni. Saya nak sembang. Seseorang yang meninggalkan agama, pertama sekali dia kena ada niat. Dah, dia kena ada niat masa dia bercakap tu, dia kena ada niat bahawa aku memang berniat untuk keluar daripada agama. Kan? Yang keduanya, okey. Tunjuk. Boleh, tak ada masalah apa? Mahkamah mana yang membuktikan? Diam. Boleh, tak ada masalah apa? Jangan, letaknya. Record. Dah, tak apalah, video tu semua orang tahu. Dah, saya nak tanya, mahkamah mana? Ya. Boleh. Okey, mahkamah. Dah, saya akan hantar surat saman kat Esme besok. Kita jumpa kat mahkamah, okey? Nak saman
Tuan saya mahkamah pula. Syafiq yang mengaku. Dah 2,400 orang tengok. 2,400 orang tengok. Dah saya memang suka Ismail bawa ni. Ya, betul. Dan satu Malaysia juga perlu tahu kebenaran. Syafiq dah kembali pangkal jalan. Alhamdulillah kami bersyukur. Kami rakan ni semua bersyukur. Ramai Syafiq. Boleh. Tak ada masalah apa. Dan satu Malaysia juga akan tahu tentang kebenaran dia. Kenapa kita tak boleh? Saya akan hantar surat saman ke mahkamah. Adik Syafiq, bertenang Syafiq. Dalam politik ni kita mesti ada ketenangan. Ya, standby duit semua. Apa saja perbuatan dia kita mesti ingat. Kan? Jangan melampaui batas-batasnya. Maknanya Boleh. apa yang berlaku saya tak salahkan adik Syafiq. Ya. Pada keadaan tu saya faham adik Syafiq yang tertekan. Ya. Biasalah. Dah. Tak perlu cakap apa-apa. Tak perlu cakap apa-apa. Cakap dalam mahkamah. Itu saja. Cakap dalam mahkamah. Sebab anda terus buat clarify mengatakan benda tu berlaku. Sedangkan anda tak tahu pun apa yang berlaku. Jadi, bukan Syafiq ke yang bercakap dekat video tu? Soalan saya, adakah saya telah keluar daripada agama? Itu je soalan saya. Syafiq yang sendiri cakap perlu ada Islam. Bukan. Adakah saya telah keluar daripada Islam? Itu je saya nak tanya soalan kepada Ismail. Pada waktu tu, Syafiq tak mau jawab salam daripada followers. Syafiq kata Syafiq keluar dari Islam dan mengubah nama kepada Aston Hitler. Ya. Okey. Saya nak tanya Ismail. Saya nak tanya Ismail satu soalannya. Siapa yang mengesahkan saya keluar daripada Islam tersebut? Syafiq sendiri yang mengesahkan. Ya ke? Okey. Esok saya akan hantar satu writ saman. Dan ni saya bagi tahu, esok saya akan hantar satu writ saman kepada Ismail sebab Ismail telah mengelirukan di hadapan 2,500 orang yang sedang menonton, dan saya akan jumpa Ismail di mahkamah standby dengan Ismail punya evidence. Boleh? Banyak yang Syafiq nak saman. Saya akan saman. Aduh. Tak apalah itu hak. Itu hak kamu Syafiq. Ya. Syafiq sendirilah. Benda ni Syafiq yang cakap. Saya tak ungkit benda ni. Tapi rakan-rakan saya ni, bila Syafiq kata saya munafik, mereka rasa... Siapa rakan-rakan? Ni siapa rakan-rakan? Rakan-rakan seperjuangan saya. Dah sebut nama. Sebut nama seorang-seorang. Siapa dia? Bertenang Bukan saya. Saya bertenang. Saya relax. Ismail relax ataupun tak relax? Sabar. Kita dalam politik ni, kita mesti ada ketenangan. Kita mesti ada kesabaran. Dan jangan kita sampai kita buat keputusan yang boleh merosakkan diri kita, merosakkan keluarga kita. Ya. Seboleh mengelaklah nak hukum orang tu menafik ke dan sebagainya. Ya. Ismail, esok saya cakap ni, saya minta maaf. Esok saya akan tak writ saman untuk kita jumpa di mahkamah. Ya. Baik. Saya minta maaf itulah sebab saya menghormati Ismail. Saya tak pernah saman sebelum ni. Maknanya saya dengan menggunakan kuasa wang yang ada kat Syafiq teruskan. Saya percaya yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Kebohongan itu saudara, walau ia berlaris di gelap, tiba waktunya kebenaran akan mengalahkannya. Ya, betul. Kesombongan mereka itu tanda dekatnya mereka dengan kejatuhan. Ya, betul. Dan saya bagi tahu kat Ismail sebab Ismail tahu benda betul tapi Ismail pusing kot lain. And then saya akan saman. Saya bukan bercakap, tapi Syafiq sendiri yang bercakap. Ya, teruskan. Saya diam ya, teruskan. Jadi, saya kata benda tu tak perlu dibangkitkan lagi. Buang yang keruk, ambil yang terbaik. Yang penting hari ini, kita pertahankan agama, bangsa dan tanah air kita. Ya. Kita kena rezeki. Ya. Pastikan rakyat ada duit untuk meneruskan hidup. Ya. Rakyat teruskan persekolahan. Itulah yang buat. Kalau buat serangan peribadi, tak boleh buat apa-apa. Buat serangan peribadi tak boleh buat apa-apa. Tengok, mata wang negara meningkat. Cuba Syafiq cerita, kenapa mata wang negara meningkat? Saya nak bagi tahu Ismail, saya gentle. Saya ada gambar Ismail yang Ismail hantar gambar bini Ismail, mesej Ismail saya ada, tapi saya gentle. Saya tak pernah buat apa-apa. Sebab saya tahu benda ni boleh kena tindakan undang-undang kat atas diri saya. Tapi saya akan samanlah di mahkamah, itu saja. Kalau kita cakap soal mata wang, cerita mata wang. Saya tak mau cerita pasal mata wang. Saya nak cerita pasal video tadi. Saya tak mau cerita pasal mata wang. Saya nak cerita pasal video tadi. Saya tak koyak. Saya nak cerita pasal video tadi. Jangan ingat tapi benda-benda yang lalu. Tak apa. Saya nak cerita. Ya, saya nak.
Dah bukan. Saya nak cerita pasal video tadi. Saya nak cerita pasal video tadi. Saya nak cerita pasal video tadi je. Betul, maknanya maknanya Ismail, Sat, Ismail, maknanya Muhammad Syafiq bin Abdul Halim ni telah keluar daripada agama Islam lah. Itu bukan Syafiq, itu orang lain tak tahu siapa dia. Dah. Bukan, saya nak tanya. Tadi Ismail dah sebut dah. Maknanya yang bercakap tadi tu bukan Muhammad Syafiq, itu orang lain. Ya. Itu beranduk dua serupa Ya. saja. Maknanya orang tersebut telah keluar daripada agama Islamnya dan dia memang seorang yang kafir. Dia kata, saya tak boleh jawab salam tuan dan puan kerana saya telah buat keputusan memilih untuk keluar daripada agama Islam dan menukar nama kepada Aston Hitler. Okey, maknanya dia murtad lah. Saya tak kata apa. Dia kata dia keluar dari Islam. Video dia kata keluar Islam lah. Ya. Bukan, dan itu bukan Syafiq. Syafiq yang bimbang. Itu bukan Syafiq, itu orang lain Syafiq. Ya. Dah tenang. Okey, tak ada masalah apa. Okey. Tak ada masalah apa. Tenang, Syafiq dalam politik ni cabaran Ya. Pasal Syafiq kata saya munafik pun, saya tak pun kata nak saman Syafiq, nak buat Ya. Syafiq ke mahkamah. Sebab saya faham. Mana keadaan Timothy Syafiq dalam keadaan yang tertekan disebabkan